Saya tertarik dengan perkataan influenza-like illness, ILI itu sebab saya rasa disebabkan itulah ramai sebenarnya ibu bapa, orang ramai sedikit keliru dengan perbezaan dan mungkin tidak tahu apakah langkah seterusnya. Mungkin confuse sikit ni adakah COVID-19 ataupun ILI. Itu tanda soal yang cukup besar lah sekarang ni. Betul. Dan saya setuju juga apa yang Sofia katakan dan tumpuan diberikan untuk ibu bapa lah untuk memantau pergerakan anak kita sebab yang menyebabkan pergerakan perebakan virus ini sebabkan anak kecil kita ni tak tahu sebenarnya anak kita ni dah ada influenza tu. Jadi apabila mereka bermain dan sebagainya, mereka tak basuh tangan dan sebab itulah sebenarnya boleh merebak kan. Okey, jadi untuk bercakap tentang influenza ini, kita terus saja ingin bersama dengan salah seorang doktor dan juga nanti kita akan tanya kepada salah seorang daripada bapa yang anaknya dah pun terkena influenza ni. Alhamdulillah dah pun sihat. Okay, kita terus saja ingin bersama dengan Dr. Aznida Muhammad Zaki yang telah pun berada di talian, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kesiapsiagaan, surveillance dan respon bahagian kawalan penyakit KKM. Assalamualaikum, Dr. Aznida. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Fadli dan Sofia. Terima kasih jemput saya untuk berbicara tentang influenza pada hari ini. Terima kasih, doktor. Dan kita juga bersama dengan bapanya yang difahamkan anak diorang sekali serentak masuk hospital disebabkan oleh influenza ini. Encik Jeffrey Mokhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, mungkin nak mulakan perbincangan kita bersama dengan doktor dululah. Sedikit sebanyak pengenalan yang paling mudah faham untuk orang ramai, apakah itu influenza dan kadarnya perebakan di Malaysia? Okey, influenza like illness ini sebenarnya adalah satu kumpulan gejala jangkitan saluran pernafasan sebenarnya yang terdiri daripada demam, batuk, sesama, sakit kepala, sakit badan dan boleh juga ada muntah dan cerit-birit. Hasil pemerhatian Kementerian Kesihatan Malaysia di klinik-klinik kesihatan di seluruh Malaysia mendapati terdapat peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan yang salah satunya adalah jangkitan influenza. Jadi peningkatan jangkitan saluran pernafasan ini telah dilihat sejak minggu Epid 24 tahun 2022 iaitu sebulan yang lalu dari 5.71% kedatangan keseluruhan ke klinik kesihatan tu 51.71 pada masa sebelum bulan ini adalah kes-kes jangkitan saluran pernafasan meningkat kepada 11.83% pada minggu Epid ke-26, 2 minggu lepas lah. Peratus kedatangan kes-kes dengan jangkitan saluran pernafasan ini didapati lebih tinggi dalam kalangan individu yang kurang 18 tahun, kanak-kanak lah, iaitu sekitar 26% daripada keseluruhan kedatangan ke klinik kesihatan kita, dan untuk orang dewasa peratus kedatangan sekitar 7% lah. Dan selain itu kita dapati juga wabak ILI ini semakin meningkat sejak sebulan yang lalu dari 6 wabak pada awal bulan Jun kepada setinggi 90 wabak pada minggu Epid ke-25 iaitu kira-kira 2 minggu yang lalu lah. Namun pada minggu lepas kita dah nampak trend penurunannya iaitu dah berkurang kepada 30 wabak lah pada minggu Epid ke-27. Baik, doktor. Okey, dan salah satu daripada punca peningkatan virus ini mungkin disebabkan keadaan faktor cuaca sekarang ni yang winter, yang sejuk juga mungkin menyumbang kepada naiknya virus ini. Okey, doktor, kita pun tahu macam kita sebagai ibu bapa sedar yang kita takut anak-anak kita ni terkena influenza ni. Lebih-lebih lagi anak-anak kita ni tidak mengetahui tentang kesihatan ini dengan lebih detail ataupun dengan lebih tepat lagi. Jadi apakah mungkin punca kalau disebabkan peningkatan kes ini, doktor? Kan sebab bukan sahaja kita nak menyentuh berkenaan dengan kanak-kanak, malahan ada juga golongan dewasa yang mempunyai imuniti yang rendah dan juga ibu mengandung juga boleh terkena dengan influenza ini. Jadi apakah mungkin antara punca utama perebakan ini, doktor? Okey, punca-punca peningkatan sebenarnya pada zaman pandemik awal 2020-2021 kita tak nampak kes influenza banyak sebab kebanyakannya adalah COVID-19 kan. Pada masa tu rakyat pun memang patuh pada SOP, pakai pelitup muka, jarang pada kes kanak-kanak pun taska tak dibuka pada ketika tu, tak nampak kes influenza naik. Tapi bila kita dah ada kelonggaran SOP, kita dah boleh benarkan banyak
perkumpulan dibuat. Ibu bapa pun dah mula bawa anak pergi menonton wayang dan ke mall-mall. Jadi terdapat peningkatan kes selepas terdapat kelonggaran SOP inilah. Selain itu ada juga kes-kes kita dah buka border sempadan negara. Boleh juga ada import-import kes dari luar lah. Baik. Saya tanyakan kepada Encik Jeffrey sebagai seorang bapa. Saya faham ya kalau anak ni masuk hospital admitted kan satu mimpi ngeri lah untuk kita semua sebenarnya. Encik Jeffrey boleh kongsikan sedikit sebanyak untuk pengetahuan kita semua sebagai ibu bapa bersama. Apakah antara simptom-simptom awal bagi influenza ini dan adakah ia merebak dengan cepat ataupun masa yang lama? Bagaimana Encik mengesan penyakit ini dalam anak-anak Encik Jeffrey sendiri? Okey, terima kasih kepada saya. Anak saya yang kedua mula-mula demam. Kalau masa 2 hari demam, so kami just bawa pergi klinik. Just pantau lah dia ada demam, dia agak panas tapi masih terkawal. So hari ketiga pula anak yang kecil pula berdemam. Sama juga dalam temperature dalam 38, 39. Hari keempat kakak dia demam. Saya rasa daripada punca kakak dia lah. Okay. Kakak dia sekolah kan. Hari keempat yang selepas tu anak saya demam sangat panas sehingga temperature dia sampai 13 tu sampai ke 42 darjah Celsius lah. So saya kena pergi emergency dan pernafasan dia pun sudah nampak sangat lain. Nada dia agak laju. So doktor X-ray dulu. So dua orang ni disahkan positif influenza lah. Yang paling teruk kakak dia. Pasal kakak dia kena bakteria mycoplasma. So yang teruk lah. So 4 hari kami kena tahan. Memang agak kelang kabut lah bila 2 orang mujur sebelah katil kan. Kiri kanan lah saya duduk jaga. InsyaAllah. Jadi ini gambaran anak diberi bantuan pernafasan dan ubat ya? Dia punya nafas tak cantik. Sebab tu dia kena bagi ubat dekat tangan dia tu. Dia punya antibiotik. So dia menangis tu pasal kesan ubat tu masuk dia tak boleh tahan. Dan selepas dah pulih ni adakah terdapatnya orang kata ialah mungkin sedikit sebanyak kesan selepas influenza itu dengan pernafasan mereka sehingga ke hari ini ada tak Encik? Pasal anak saya pun pernah kena COVID. Pasal dia kena yang kali ni influenza ni lagi teruk pada COVID yang dia kena lah. Dia rasa lagi teruk Betul. Kita nak tahu berapa lama proses rawatan dan juga penyembuhan anak-anak Encik Jeffrey ni? Ambil masa yang lama ke? Saya rasa sejak dekat seminggu lebih jugalah. Sekarang pun masih ada lagi sikit-sikit tapi doktor kata dah okey. Just kita pantau saja, pernafasan dia agak okey. Cuma daripada segi pernafasan tu dia kata yang COVID dengan influenza lagi teruk. Dia sangat merisaukan. Saya rasa ramai yang tidak sedar dengan perbezaan ini yang di mana bagi Encik Jeffrey sendiri influenza itu lagi teruk. Mungkin bertanyakan kembali kepada doktor. Doktor, adakah terdapatnya ialah salah satu cara prosedur untuk memulihkan itu satu. Adakah terdapatnya vaksin untuk mengelak daripada terkena influenza ini? Ya, kita ada vaksin influenza bermusim. Vaksin ni tersedia di fasiliti-fasiliti kesihatan swasta lah, iaitu klinik-klinik swasta. Sekarang ni memang digalakkan untuk semua orang mengambil vaksin sebagai perlindungan daripada mendapat jangkitan yang serius macam anak Encik Jeffrey lah. Ya, tapi apa yang vaksin ni perlu diambil setiap tahun lah. Ya, betul. Tapi bercakap tentang vaksin ini, dalam pemahaman saya, sebenarnya kita tidak boleh mengharapkan 100% dengan suntikan vaksin ini sebab ianya bukan 100% boleh kata orang tu menghindarkan diri kita daripada terkena influenza ini. Betul tak doktor? Betul. Untuk dapat jangkitan influenza tu kita tak boleh, vaksin ni tak boleh macam 100% menghalang dapat jangkitan influenza, tapi kita nak mengurangkan kes yang serius tu yang masuk ke hospital. Itu tujuan vaksin. Dan selain daripada itu juga kita sendirilah harus menjaga kesihatan diri kita kan. Dan amalan sebenarnya kalau kita batuk tu harus kita terapkan sebab ada di antara kita, yalah kita kan terkenal dengan budaya-budaya sopan santun dan sebagainya. Budaya batuk tu sekarang ni kita harus terapkan sebab dengan batuk tanpa tutup mulut pakai tisu dan sebagainya itu boleh merebakkan influenza ini juga. Adab dia di mana kan? Yes. Baik, kembali kepada Encik Jeffrey lah, sebagai seorang bapa yang telah melalui anak dah terkena jangkitan COVID-19, influenza. Dan apakah mungkin sedikit sebanyak yang diajarkan kepada anak-anak supaya mereka lebih menjaga kesihatan, kebersihan mereka di luar? Adakah terdapatnya antara yang kata must do yang perlu dilakukan bila mereka kembali ke sekolah dan sebagainya? Yang pertamanya sentiasa selalu kerap cuci tangan lah. Diorang bukan 5 sangat. Diorang pun takut nak masuk hospital lagi sebenarnya.
trauma pada diorang. Betul. So, kebersihan betul-betul perlu jaga. So, saya pun cakap pesan kat diorang kalau ada tempat yang terlampau crowded, elakkanlah pasal kita tak nampak. Benda pula boleh kena pada siapa-siapa pun. Terutamanya di sekolah lah. Pasal masa time anak saya demam tu, dekat 15 orang juga dalam kelas dia semua demam. Cuma mereka A ke kita pun tak tahulah, tapi kita tengok masing-masing demam. So memang daripada situlah dia senang kena jangkitan lah. Di sekolah paling senang bagi saya. Yelah, sebabkan itulah sebenarnya macam kami pun laporan tadi pun dah cakap dekat Johor makin hari makin meningkat juga contohnya kes influenza di sekolah. Okey, doktor mungkin boleh memberikan segala nasihat lah kepada kita semua ni agar kita semua ni dapat hindarkan diri kita ni daripada terkena musibah influenza ni, doktor. Okey, nombor satu nasihat saya adalah dapatkan vaksin influenza. Ini yang untuk melindungi kita dapat jangkitan yang serius. Sebab influenza di Malaysia ni sepanjang tahun ada, tak seperti di luar negara yang ada bermusim. Jadi perlu dapatkan vaksin influenza ni boleh didapatkan seawal bayi berumur 6 bulan. Kemudian kita kena amalkanlah langkah-langkah kawalan dan pencegahan seperti yang kita lakukan sewaktu COVID-19, iaitu elakkan kontak dengan individu yang bergejala demam, batuk, sesama tu, amalkan etikat patut yang betul, tutup mulut, hidung sewaktu bersin, terus buang tisu dalam tong sampah, kerap cuci tangan dengan sabun. Kemudian elakkan kongsi barang dengan orang-orang yang bergejala lah, seperti tuala, sapu tangan, semua tu jangan kongsi. Kemudian segera berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan sekiranya gejala bertambah serius untuk mengelakkan terjadinya yang gejala tu bertambah serius dan kematian lah. Ya. Ada ubat yang special ke khusus untuk influenza ni, doktor? Sebenarnya influenza-like illness ni kita symptomatic treatment saja. Maksudnya kalau demam kita bagi paracetamol, kalau batuk sesama kita bagi ubat batuk sesama. Tapi untuk golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak yang berisiko tinggi, warga emas, individu dengan penyakit kronik, kencing manis, ada penyakit paru-paru kronik, itu kita boleh pertimbangkan untuk bagi antiviral, oseltamivir ataupun Tamiflu. Ini pun atas pertimbangan doktor lah, perlu atau tidak. Ubat ni boleh didapatkan di klinik kesihatan KKM ataupun di fasiliti swasta. Baik. Doktor, akhir sekali kan mungkin kita fahami lebih lanjut lah, sekiranya seseorang itu dijangkiti dengan influenza ini, adakah perlunya untuk melakukan isolasi ataupun kuarantin di rumah dan sebagainya untuk mengelak peribakannya? Bagaimana, doktor? Untuk jangkitan influenza, kita tak ada home surveillance order seperti COVID-19, tapi adalah menjadi tanggungjawab individu yang dijangkiti untuk mengasingkan dirinya dan mengelak untuk hadir ke tempat tumpuan awam. Sebab jangkitan influenza ni sama juga berjangkit melalui titisan pernafasan. Jadi kalau diperlu untuk ke tempat awam, pakai mask dengan betul supaya tak berjangkit kepada orang lain. Saya suka perkataan tanggungjawab itulah. Bayangkan kalau anak kita terkena jangkitan disebabkan ialah pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sakit nak juga keluar rumah. Ini peringatan yang sangat-sangat penting. Saya rasa hari demi hari kita kena lebih cakna lah dengan tanggungjawab kita sendiri untuk menjaga kesihatan kita demi orang lain. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Aznida Muhammad Zaki, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kesiapsiagaan, surveillance dan respons bahagian kawalan penyakit KKM, dan juga Encik Jeffrey Mokhtar, bapa kepada 2 orang anak yang pernah dimasukkan ke hospital disebabkan influenza ini, berkongsikan pengalaman. Okey, terima kasih kedua-duanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, jadi apa yang kita ambil respon daripada Encik Jeffrey tadi itulah kan. Saya rasa Encik Jeffrey dah pun merasai pengalaman kan bagaimana anaknya terkena dengan influenza ini dan merasai pengalaman jaga anak di hospital dan sebagainya. Jadi kita sebagai ibu bapa harus juga mengetahui tentang seluk-beluk kesihatan ini. Bagi tahu pesan dekat anak kita tu supaya sentiasa basuh tangan kan. Dan kalau boleh itu kita janganlah kalau ini untuk dewasa, kalau ada simptom dan sebagainya, macam Sofia katakan tadi, duduk dekat rumah. Jumpa dengan doktor dengan kadar cepat. Itu penting juga. Orang kita ni kalau anak kita sakit, biar anak nak besar tu. Tapi penyakit ni jangan buat main. Kita tahu bagaimana serius yang boleh melarat sebentar selepas itu. Okey, kita akan berehat seketika.